Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hazim Akil bin Salim dan nombor matrik saya D2020209736. Pada hari ini saya ingin memasang komponen yang berada di dalam komputer, iaitu CPU. Okey. Sebelum saya memasang apa yang anda nampak dekat atas meja ni, kalau anda tengok semuanya berterabur dan berselerang. So kita hendak memasang di dalam komponen ini. So sebelum saya nak pasang, terlebih dahulu saya ingin menceritakan serba sedikit peraturan sebelum kita nak pasang komputer. Maksudnya kita punya safety, kita punya keselamatan, langkah-langkah keselamatan untuk kita memasang komputer. Okey, yang pertama, sebelum kita nak pasang komputer, kita mestilah memakai kasut. Okey, tengok saya pakai kasut. Memakai kasut. Kerana apa kita kena pakai kasut? Kerana sekiranya komponen-komponen yang jatuh di bawah, sekurang-kurangnya kaki kita terselamat. Contohnya terselamat daripada cagu dan sebagainya. Okey, yang kedua, sebelum kita pasang komputer, apakah langkah-langkahnya ialah tangan kita hendaklah kering. Okey, tengok kering. Kerana apa tangan kita kena kering? Kerana supaya masa kita nak pasang tu tak membahayakan, sebab ini melibatkan komponen-komponen komputer dan boleh menyebabkan elektrik. Okey. Yang ketiga, pastikan cahaya yang terang. Okey, sekarang ni kita tengok, kita dapat lihat makmal komputer saya ni terang. Makmal komputer saya penuh dengan bunga-bunga. Kita dapat lihat terang. So kenapa kena terang? Sebab ini melibatkan komputer. Sekiranya kita salah pasang, ia tidak dapat dinyalakan. Okey, semasa kita pasang komputer, kita janganlah bergurau senda dengan kawan-kawan kita jikalau ada kawan-kawan kita. Yang kedua, semasa kita memasang komputer, hendaklah diletakkan di tempat yang berhati-hati, yang terbuka. Okey, ni selepas kita pasang komputer, hendaklah bersih. Tempat ni hendaklah bersih. Okey, tadi saya dah terangkan. Okey, sekarang ni saya nak terangkan 5 perkara yang penting ada dalam komputer. Kalau benda tersebut tak ada, komputer kita tidak boleh hidup. Okey, yang pertama merupakan motherboard. Okey. Ni merupakan motherboard. Okey, ini antara yang penting. Yang kedua merupakan processor. Ni processor yang kita selalu nampak i5, i10. Okey. Okey, sekejap saya terangkan. Motherboard ni, dia punya fungsi dia ni, motherboard ni dia macam kita punya ibu. Kita nak letak, okey, ni tempat kita letak RAM. Ini tempat kita letak processor. Ini kita punya nak cocok USB apa semua. Ini fungsi pentingnya motherboard. Seterusnya processor. Okey, ini processor. Processor akan diletakkan di dalam sini. Nanti saya tunjukkan. Okey. Ni power supply. Power supply fungsi dia menukarkan elektrik dari rumah kita daripada AC ke DC. Okey, ni power supply. Okey, satu. Tadi saya cakap apa? 5 yang terpenting. 1, motherboard. Processor. 2, power supply. 3, ni RAM. RAM merupakan data untuk kita simpan secara sementara. Ni RAM. Kita tengok juga RAM ada berapa gig. Macam saya ni ada dalam 4 gig. Ni 2 gig, ini 2 gig. So 4 gig komputer ni dia punya RAM. Okey, berapa dah? 1, 2, 3, 4. Okey, ini yang kelima. Yang kelima ni merupakan hard disk, iaitu memori. Memori ni kita nak tengok berapa banyak yang boleh kita simpan di dalam komputer ni. Okey, contohnya memori ini 160 gig. Ni antara komputer lama lah, so dia macam kecil sikit. Okey. 5 perkara ni paling penting supaya komputer kita ni boleh hidup. Supaya kita punya monitor ni dapat dijalankan. Okey, yang ni sebagai casing, yang ni sebagai cooling, kipas untuk prosesor. Supaya prosesor ni kita dapat dikipaskan. Okey.
tadi saya dah cakap 5 perkara yang penting dalam komputer. Okey, sekarang ni kita tak nak cakap banyak, kita nak pasang perkara tersebut ni ke dalam CPU kita, iaitu casing ni. Okey. Benda yang kena ada dekat untuk kita start pasang. Okey, the firstly screwdriver. Screwdriver ni penting sebab kita nak buka dan nak cabut. Okey, kita kena sediakan pelbagai jenis saiz screwdriver. Tengok saya dah sediakan. Okey, kedua, kita kena ada skrunya untuk kita pasang perkara tersebut. Ni saya dah sediakan. Okey. Yang semua yang lain komponen-komponennya. Ni. Okey. Ni wire-wire untuk semua kita nak ni. Ni power supply. Ni tadi saya dah cakap kan. Ni semua saya cakap kan. Okey, jom kita start pasang. Okey. Kita teruskan dengan pemasangan komputer kita. Okey, pertama sekali kita kena pasang dia punya processor. Okey, ni dia punya processor. Processor ni kita nak pasang, kita dekat motherboard. Ni ada tempat dia tu kan. Kita buka. Lepas tu kita nak cara nak pasang ni, kita tengok dia punya lubang. Kat sini ada lubang dia. So kita letakkan kat sini. Nampak dia macam boleh connect kat situ kan. Jadi dia macam siapa depan? Dia macam dia punya yang ni kan. Macam puzzle gitu. Okey. Lepas tu kita masukkan. Kita tutup ni. Okey. Siap. Okey, ni kita nak pasang processor. Okey, ini merupakan RAM. RAM ni 2GB, yang ni 2GB. So kita nak pasang dekat motherboard ni. Okey, kita just pertama safety first. Okey, kita kena, dia nampak dia punya ni, kita letakkan, dia dah ada siapkan dia punya lubang dia tu juga. Okey. So kita kena macam tekan sikit. Ya, okey, gini. Tekan sikit. Tekan macam tu, tekan ni dulu. Okey, putih ni dah tekan. Okey, lepas tu kita tekan ni sikit. Okey, dah siap untuk RAM yang pertama. Okey, lepas tu kita pasang untuk RAM yang kedua. Macam biasa, kita buat sama macam tadi. Okey, selesai untuk kedua-dua RAM untuk kita pasang. So total RAM dalam ni adalah 4GB, 2GB dan 2GB. Selepas kita siap pasang RAM dengan processor, kita boleh meletakkan RAM ini di dalam komputer kita. So cara nak meletakkan RAM ni, kita kena tengok ini dia mestilah menghadap ke belakang sebab ini kita punya apa orang cakap, tempat nak kita nak masukkan lah kita punya wire-wire. So mestilah dia ke belakang. Okay, so nak pasang benda ni mestilah hati-hati. Okay, lepas tu kita kena tengok dia punya lubang. Okay, kita tengok. Okay, dah masuk. Yang kat belakang yang kat belakang ni kita kena masukkan. Okay, kita dah siap pasang RAM, tapi kita tak siap ketatkan lagi. Okay, kita just letak dulu. So kita tahan sikit. Lepas tu kita ambil screwdriver. Lepas tu kita start pasang dia punya. Kita start untuk lekatkan RAM ni di dalam CPU ini. Okay, setelah kita siap pasang motherboard dekat CPU kita, kita boleh start pasang kipas processor. Okay, kipas processor kita letak macam ni. Okay, pastikan dia punya ni kena dengan kita punya processor. Okay, kita letak. Lepas tu kita boleh pasang dia punya skru. Okay, setelah kita rasa kipas ni dah ketat dan macam tak tumbang gitu, kita boleh pasang dia punya wire dia ni supaya kipas ni berpusing dekat motherboard kita. Dia ada sediakan tempat kat sini. Okay, belah sini. Okay. Lepas tu kita kena tahan sikit CPU ni. Okay, nampak? Tengok. Okay, setelah kita siap pasang kipas ni, kita pasang kita punya memori, iaitu hard disk. So nak pasang hard disk ni dia susah sikit tau. Dia tak boleh masuk gini. Dia tak boleh. Dia ada cara dia. Dia punya ni ada punya apa tu, ni ada lubang sini kan. Kita follow. Kita masuk dulu. Kita follow. Lepas tu kita follow sikit. Kita jalan depan. Kita dah sampai ni. Lepas tu dia ada bawah. Kita tolak ke bawah. Gitu.
Okey, setelah kita siap pasang memory card, maksudnya kita bukan pasang, kita dapat letakkan di tempatnya, kita kena ketatkan. Lepas tu kita ambil skru, kita ambil screwdriver, kita ketatkan. Okey, kita awal-awal kita akan pakai tangan dulu sebab dia macam susah. Kalau nak mudahkan lagi, kita cabut dulu yang wire oranye ni. Cabut dulu, lepas tu nanti kita pasang balik. So, kita ketatkan. Okey, ketatkan. Setelah kita siap pasang memory card iaitu hard disk, kita boleh start pasang iaitu power supply. Ini merupakan power supply. Okey, dia macam banyak wire lah, biasa elektrik kan. Dia nak convert wire AC ke DC. Okey, lepas tu kita pasang kat bawah ni. Make sure hati-hati. Jaga SOP. Kita jaga kita. Okey. Okey, dah pasang. Yang penting dia punya ni kena. So kita rapatkan sikit. Okey, kita wire-wire ni kita kemaskan sikit. Dia jangan serabut sikit lah wire-wire ni. Okey. Okey, ni punya kipas. Okey, setelah kita meletakkan power supply dekat tempat dia, so kita nampak wire-wire ni banyak kan. Okey, so kita pasang dekat ke tempatnya. Okey, macam P3 dan P4 kita pasang ke nanti kat sini. Macam P5 ni, okey sekejap satu-satu dia macam serabut sikit. So P5 ni kita pasang dekat memory card. Dia ada wire dari sini. Kita letakkan je. Okey, wire oranye ni kita letak juga sebelah dia. Okey. Okey, ni dah siap. Ni wire P5. Okey, P5. Lepas tu yang besar ni kita connectkan dia ke motherboard. Ni yang besar ni. Okey, ni tempat dia. Yang dekat tempat motherboard ni. Kita letakkan je. Okey. Kita letakkan je. Okey, jap. Kita bagi ketat sikit lah sebab okey. Okey. Okey, ketat 6. Okey, lepas tu okey, yang ni before nanti dekat untuk yang ni. Lepas tu yang wire ni kita connectkan dekat atas, dekat motherboard juga. Okey. Okey. Power supply ni antara elemen yang penting lah sebab dia nak connectkan dengan semua untuk elektrik wire-wire ni semua. Okey. Lepas kita dah siap, kita pasang tempat yang nak letak CD tu. Okay, kita pasang tempat nak letak CD tu. Lepas kita siap pasang power supply. Lepas tu cara nak pasang dia, kita pasang melalui depan. Ni dia punya depan tau. Dia tak nampak sebab ni dia punya casing dia juga. Okay, ni kan tempat keluar dia kan. Pasang daripada sini. Kita tarik sikit. Kita bawa masuk dia punya ni. Tolak je. Okay, lepas tu yang biru ni yang kita tarik tu, kita lepaskan balik. So dia dah ketat. Okey, dia dah ketat. Okey, tadi yang kita tertinggalkan lagi kan, kita punya P4, P3 dengan wire biru. Okey, so kita connectkan dia dekat kita punya ni. So wire biru ni kita connectkan kat sini. Okey, connectkan. Lepas tu kita punya P4 ni kita letakkan kat sini. Okey. Okey, kita letakkan kat situ. Okey, itu sahaja. Okey. Okey, setelah kita siap pasang tu, kita nak ketatkan kita punya belakang ni. Kita punya power supply tadi yang kita dah buka. Dekat sini ada skru dia. Okey. Dekat sini ada skru dia. Okey, so kita ketatkan macam biasa. Macam kita ketatkan lain lah. Okey, seterusnya setelah kita siap dalam apa semua ni, kita pasang dia punya casing dia ni. Cara nak pasang casing dia ni, kita masukkan kat dalam ni. Dia masukkan sikit. Masukkan sikit. Okey, masukkan sikit. Lepas tu kita tutup. Tutup. Lepas tu yang kita masukkan sikit ni, kita connectkan bawah dia ni. Sekejap. Okey. Bawah dia ni. Okey, lepas tu kita tutup benda ni. Kita tutup. Lepas tu kita pasang skru dekat sini. Okey. Okey, setelah kita siap pasang kita punya ni, penghadang ni, kita boleh start pasang dia punya casing yang kat belah depan. Okey. Tengok, kita just masukkan kat sebelah sini je. Dia ada ni. Kita just kita masukkan tepi dulu, lepas tu kita klik macam ni. Okey, dah siap. Selepas kita dah siap pasang benda ni, kita dah boleh pasang
Dan ini yang merupakan yang terakhir sekali untuk kita punya CPU. Kita tutup dia dengan kita punya casing dia ni. Okey, cara nak tutup dia, kita selitkan dulu kat belakang sikit. Okey, lepas kita selitkan, lepas tu kita just tolak je. Tolak sikit. Hati-hati je. Okey, tolak sikit. Okey, just tolak. Okey. Lepas tu kita dah tutup. Okey, tutup bagi lawa. Lepas tu kita boleh pasang dia punya skru dekat belakang. Okey. Bos, bila nak siap? Oh, okey, kejap. Okey, sikit lagi. Okey. Dengan berakhirlah pasang skru ini, maka berakhirlah kita punya persiapan CPU kita pada hari ini. Okey. Nampak ni CPU kita. So, ini kita punya monitor. Okey. Lepas tu, tadi kan saya dah cakap, selepas kita siap pasang benda ni, kita kena kemas kita punya meja. So, kita kemas balik. Kertas-kertas yang tak guna, kita boleh lipat dan letakkan. Okey, kerusi kita letakkan balik. Okey. Lepas tu kita punya screwdriver ni semua kita susun semula. Okey. Maka dengan berakhirlah kita punya pasang PC ini, maka berakhirlah kita punya apa tu orang cakap, kita punya slot iaitu memasang PC. Saya berharap dengan ilmu yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat kepada anda semua dan disampaikan kepada orang-orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya ingin menerangkan serba sedikit berkaitan dengan Windows 10. Sebelum saya menerangkan kepada Windows 10, saya ingin menerangkan apa itu Windows. Windows merupakan satu sistem yang dikendalikan oleh Microsoft. Sehingga hari ini terdapat pelbagai jenis Windows, antaranya Windows XP, Windows 7, Windows 8 dan Windows 10. Windows ini juga merupakan satu sistem yang mengendalikan laptop atau komputer. Sekiranya Windows ini tak ada, komputer ataupun laptop tidak dapat digerakkan kerana tiadanya sistem ini. Oleh itu, Windows 10 merupakan Windows yang paling latest untuk setakat ini, berbanding dengan Windows 8, Windows 7 dan Windows XP. So, selepas ini saya akan menunjukkan cara-cara untuk install Windows 10 ke dalam komputer ataupun laptop semua. Laptop anda. Okay. Hari ini saya akan mengajarkan cara-cara untuk install Windows 10 ke dalam komputer kita ataupun laptop. Okey, kita pergi ke Google dulu. Lepas tu kita type Windows 10. Lepas tu kita download tool now. Lepas tu kita tekan accept macam biasa. Okay, lepas tu nanti dekat sini ada dua option. Pastikan kita pilih USB flash drive. Okay, kita akan pilih ke USB flash drive. Okay, sekiranya kita punya komputer tak boleh buka guna pendrive, kita boleh install Rufus. Okay, kita install Rufus. Lepas tu pastikan setting sama dengan dalam video ini. Kita setting sama dengan video ini. Lepas tu kita dah boleh tekan start now. So kita tekan OK saja. So nanti dia akan sekarang kita dah boleh cabut pendrive sebab dalam pendrive kita dah ada Windows 10. So kita cocok pendrive kita ini ke dalam komputer yang kita ingin masukkan Windows 10 tersebut. Lepas kita turn on kita punya komputer, lepas tu kita boleh tekan F2 supaya dapat pergi ke BIOS supaya timbul yang macam video ni. Okay, masa kita nak setting tu, kita pergi ke boot. Lepas tu kita mengikut pendrive yang baru kita download Windows tersebut. Okay, lepas tu kita tekan klik apply. Lepas tu nanti dia akan restart komputer kita. Lepas tu nanti dia akan restart. Lepas tu nanti kita setting macam biasa ikut apa yang kita nak.
kita dah siap setting apa semua, kita tekan next, lepas tu kita tekan install now. Okey, semasa tekan install now ni, kita klik custom, kita pilih yang custom, lepas tu nanti akan dapat hard disk. Hard disk dalam komputer kita ni. Lepas tu kita tekan next macam biasa. Bila dah tekan next, nanti dia akan start install. Bila kita nampak perkataan restart je, kita cepat-cepat cabut kita punya pendrive secepat yang mungkin. Okey, nanti part ni nanti dia akan sentiasa restart kita punya komputer ini. Okey, sekarang kita punya komputer ini sudah ada Windows 10. Okey, lepas tu kita setting mengikut apa yang kita nak. Keyboard apa semualah. Okey, so sekarang ni kita dah sampai ni. Okey, sekarang ni kita nak cari ikon my computer. So kita pergi ke setting, lepas tu kita pergi ke theme, lepas tu kita klik ikon my computer. Okey, so sekarang ikon my computer kita dah ada iaitu di PC. So sekarang ni kita dah boleh aktifkan Windows kita. So kita pergi ke properties, kita aktifkan macam biasa. Sekiranya kita tak ada key untuk aktifkan, kita boleh beli di Shopee. Murah sahaja. Sebagai kesimpulan terhadap video saya sebelum ini, iaitu langkah-langkah ketika memasang komputer, cara-cara memasang komputer, cara-cara memasang komponen ke dalam komputer, cara-cara untuk install Windows 10 ke dalam komputer. Saya harap ianya dapat dijadikan satu inspirasi ataupun satu video tunjuk ajar dan boleh disampaikan kepada orang-orang lain, dan semoga semuanya bermanfaat. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.